ada alim ulama, guru-guru kita, adik-adik kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah di Siril. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai ayat yang ke-15 dan pada ayat yang ke-14 minggu yang lalu kita dapati bahawa ada list of keinginan manusia, hubbus syahwat, list of hubbus syahwat, terutamanya kepada lelaki. Bermula dengan perempuan, anak-anak, kemudian harta benda, kemudian kereta, kemudian binatang ternak, kebun-kebun, stable lumba kuda, dalam negara, luar negara, di Tajikistan, Gostan, semua itulah list. Pada ayat yang ke-15, Allah beritahu, nak tak kamu, kami beritahu ada perkara yang lebih baik daripada itu semua. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Maukah aku kabarkan kepada kamu ada benda yang lebih baik daripada semua itu? What? Ada benda lebih baik? Kalau kita bagi tahu pada suami kita, bang, abang nak tahu tak? Ada benda lebih baik daripada apa yang abang suka dekat dunia ni. Saya tahu apa yang abang paling suka dekat dunia ni. Cubalah teka. Abang suka perempuan kan? Macam mana tahu ni? Rahsia tu Allah dah bagi tahu. Nak tak? Saya bagi tahu abang, ada perkara yang lebih baik daripada perempuan. Kan, bayangkan kalau kita kita uji anak kita 4 tahun, 5 tahun tu dengan Oreo ke Chips More. Kejap ada, kejap tak ada kan. Letak Chips More, letak Oreo tu dekat dalam atas pinggan. Letak macam tu. Okey, mami nak pergi dapur kejap. Tengok je, jangan buat apa-apa. Jangan makan, jangan usik. Tengok je. Berapa lama dia boleh tahan. Dengan biskut macam tu sedap kan. Dan waktu dia sedang menikmati tu, cuba cakap dengan dia, nak tak, tahu tak, ada benda lebih sedap, lebih baik daripada ini. Wah, dia akan memikirkan, ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada ini. Ni pun dah seronok, dah sedap dah. Ada yang lebih sedap daripada ni. Mesti keinginan nak tahu tu membuat-buat. Kan apa dia nak tahu, nak tahu, nak tahu. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Nak tak kami beritahu pada kamu, nabba'a, ini berita besar. Kan, lebih baik daripada ini, min zalikum. Apa dia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Yang lebih baik daripada ini khusus kepada orang yang bertakwa kepada Tuhan dia. Apa yang ada ni ada lebih baik daripada ini. Apa dia? Tapi dengan syarat engkau kena bertakwa. Allah letak dulu syarat tu.
Tuan-puan, psikologi ini sebenarnya kita dah pakai lama dah. Tapi kerana kita tak faham, tidak melihat panduan Quran itu dengan baik, maka kita rasa, oh macam tu kot cara dia. Macam mana? Kan dulu mak kita biasa buat macam ni. Okey, siapa nak aiskrim? Okey, siapa nak aiskrim? Wah, kita pun teruja. Yeah, aiskrim. Yeah, aiskrim. Lepas tu mak kita, okey, dengan syarat pergi buang sampah dulu. Pergi buang sampah dulu. Kita berusaha nak buang sampah tu sebab nak apa? Aiskrim. Sedangkan mak kita boleh dia suruh buang sampah. Tak payah aiskrim, buang sampah. Boleh? Tapi kenapa mak kita buat macam tu? Supaya kita buat benda tu cepat-cepat, pantas-pantas, sungguh-sungguh. Sekarang Allah beritahu macam ni. Kau nak tak benda yang lebih baik daripada tu? Apa dia? Tapi dengan syarat kau bertakwa dulu. Sama. Sama. So psikologi tu memang Allah sudah turunkan pada kita untuk memberi dorongan kepada siapa-siapa untuk buat baik. Beri mereka janji benda yang baik. Kan nak suruh anak kita solat kat masjid, tawarkan hadiah. Nak suruh anak kita puasa 30 hari Ramadan, satu hari RM10. 30 hari 3,000. 30 hari 300. Kan RM10, 30 hari 300 kan? Kalau satu hari RM30, 30 hari 900. Sehari 100, 30 hari 3,000. Gitu. Tawarkan suatu benda yang baik supaya dia berusaha untuk jadi macam tu. So syarat kepada orang-orang yang nak lebih baik daripada ini, syaratnya ialah taqwa. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Syaratnya ialah taqwa. Dan menariknya, kalau kita letakkan list berapa tu, kalau ayat 14 tu berapa banyak kenikmatan? Hubbus syahwat tu kepada wanita, lepas tu kepada anak, kepada apa lagi? Tolong kirakan. Hubbus syahwat tu minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harf. Ada 7. Ada 7 kebaikan tu. 7 nikmat yang lelaki kejar-kejar. 7 nikmat yang manusia kejar-kejar. Setiap satu daripada 7 ni, setiap satu kita sulami, kita liputi dengan takwa. Berhubung dengan wanita, dengan isteri, dahulukan takwa. Berhubung dengan anak, dahulukan takwa. Berhubung dengan harta yang kita kumpul, dahulukan takwa. Berhubung dengan kereta yang kita pakai, dahulukan takwa. Berhubung dengan ladang-ladang, stable lumba kuda, dahulukan takwa. Wow. Lilladzina taqaw. Seorang ini, dia mendahulukan takwa. Bukan tidak menikmati apa yang Allah gariskan, apa yang Allah beri. Bukan tidak menikmati, tapi disulami dengan takwa. Diiringi dengan takwa. Bersama-sama takwa. Maka bila dia menikmati kemanisan rumah tangga itu, ada takwa di dalamnya. Wow, itu dahsyat tuan-puan. Takwa ni apa? Jaga diri. Kan? Jaga diri. Kita outstation seminggu, 2 minggu. Sepanjang outstation kan banyak. Nampak ramai wanita-wanita lain. Kan biasanya kalau lelaki ni outstation, dia tengok kanak-kanak tu, teringat anak sendiri.
Tapi bila tengok perempuan-perempuan kan, tengok bini orang, lupa bini sendiri. Itulah sifir yang digunakan. Saya bayangkan kalau dia kekal bertakwa, kekal jaga diri, maka bila dia kembali ke rumah, dia melihat suatu yang halal tu sangat seronok dinikmati. Bila dia berjaya berupaya menjauhkan yang haram, dia melihat yang halal tu sangat seronok dinikmati. Tetapi kalau dia mendekati benda yang haram, dah puas dengan yang haram, yang halal dia tak pandang sangat. Banyak tuan-puan, penguasa, penguat kuasa yang biasa dengan benda haram, kenyang dengan benda haram, you name it, tak kira wanita ke, harta ke, kekayaan ke, bila dia biasa dengan benda yang haram, yang halal ni dia dah tak nak. Ramai je isteri-isteri penguat kuasa. Saya tak sebut penguat kuasa yang mana, tapi isteri-isteri penguat kuasa mengadu. Dia kata, suami saya dah tak pandang saya. Sebab dia dah dapat dekat luar tu lagi banyak. Dia bagi nafkah tiap bulan. Dia dah bagi nafkah zahir tu tiap bulan. Tapi yang tu dia tak nak dah. Wow, sampai macam tu tuan-puan. So, taqwa is a must. Satu keperluan untuk kita surami, untuk kita bawa bersekali. Ustaz, ciri-ciri taqwa. Entah, aku pun tak tahu. Taqwa ni kita boleh fahami begini. Taqwa bukan takut, tapi taqwa ialah jaga. Jaga diri. Jaga diri. Macam mana mak kita pesan pada kita, engkau pergi kenduri rumah orang, jaga kelakuan, jaga diri. So bila kita pergi kenduri rumah orang, apakah perbuatan-perbuatan yang tidak dikira sebagai jaga diri? Kita masuk rumah orang tu sampai ke bilik tidur dia, itu jaga diri ke? Tidak. Kita buat rumah dia macam rumah kita sendiri, itu jaga diri ke? Tidak. Kita pergi kacau anak dara dia atau kacau bini dia, itu jaga diri ke? Tidak. Jaga diri. Taqwa ialah jaga diri. So kalau kita pergi office dengan keadaan kita jaga diri, tak mingle around dengan suami orang, tak mingle around dengan isteri orang, berdua-dua dengan isteri orang, itu tidak jaga diri, itu tidak takwa. Bila diberi kerja, kita buat dengan baik, tidak massage data, tak klaim dengan cara yang tak betul, klaim dengan jujur, itulah takwa. Takwa ialah sejauh mana kita jaga diri ikut undang-undang. Ikut yang apa Allah mahu. Dan sekecil-kecil jaga diri ialah ni, jaga pandangan mata. Tundukkan pandangan, itu kan kita jaga diri kita sendiri. Sekecil-kecil jaga diri, jaga pendengaran. Bukan untuk busybody, weh. Gosip apa lagi, weh. Bos kita buat apa hari ni, weh. Jaga jari. Jangan teks yang bukan-bukan. Wow, itu sekecil-kecil jaga diri, tapi sehebat-hebat takwa. Siapa yang boleh pastikan apa yang kita pandang? Siapa yang boleh tahu tentang apa yang kita pandang? Kan hebat tu nak jaga tu. Asyik nak pandang susuk tubuh orang je. Kan lepas tu dari jauh merenung macam tu. Mentang-mentang dia pakai spek mata hitam. Kau orang tahu anak mata dia ke mana. Tapi sejauh mana, sekuat mana kita jaga mata kita,
Itulah nilai takwa. Dan Allah sebut lilladzina taqaw inda rabbihim, iaitu orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan jannatun tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Selalu kita dengar ayat ni, syurga mengalir di bawahnya sungai. Kerana kita biasa tengok sungai, kita tak rasa benda tu sebagai wow. Tak, sungai je kot. Kalau macam sungai Kelang tu, apalah sangat. Kan, macam sungai Gombak tu, baik tak payah. Tapi ayat ini turun kepada sebuah masyarakat yang hidup dia dikelilingi dengan pasir. Ayat ini turun pada masyarakat yang hari-hari dia tengok, bangun tidur dia tengok pasir. Pasir ni lambang apa? Lambang kering, kontang, dry. Pasir ini tidak menjanjikan kehidupan. Boleh kita tanam cili atas pasir. Yang boleh bertahan tumbuhan atas pasir hanya coconut. Coconut shake. Kan? Hanya pokok kelapa je yang boleh hidup atas pasir ataupun kaktus. Tapi berapa banyak pokok kelapa dekat padang pasir? Tak ada. Itu pun pasir dekat tepi laut. Baru ada coconut tree. Underneath pokok kelapa, I will wait for you. Tapi tempat lain tak. So, bila ayat ini turun, para sahabat waktu itu menggambarkan, wow, ada sungai. Sungai itu apa? Sungai itu suatu yang soothing. Suatu yang mendamaikan. Dan bukan satu sungai, beberapa sungai. Al-Anhar, beberapa sungai. Kita, walaupun kita hidup dekat negara Khatulistiwa, negara Malaysia, yang sangat banyak sungai. Tapi setiap kali iklan-iklan yang menggambarkan percutian, iklan-iklan yang menggambarkan percutian, dia akan ambil gambar bilik, terus zoom out laut. Dia ambil gambar bilik, dalam bilik ada private pool. Kan ambil gambar homestay tu, sebelah homestay tu ada swimming pool. Memang dia sudah built in dalam hati manusia ni. Dia mahu suatu yang menenangkan. Dia bukan sungai tu, tapi suasana tu. Allah sedang datangkan suasana. Dan bila sebut tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar, sebenarnya dia bawa tiga, tersangkut dekat apa nama, dekat janggut saya, tak nampak tiga tu. Okay. Dia bawa tiga sudut pandang. Pertama, sudut pandang pertama ialah visual. Kita pernah tengok sungai, kita sedang baca tentang sungai. Lalu bila pernah tengok sungai, kita gambarkan sungai-sungai yang jernih dan cantik. Kita gambarkan sungai-sungai yang jernih dan cantik. Tapi menariknya, bukan sekadar itu. Sungai-sungai dalam syurga disebut dalam surah Muhammad
Dia ada sungai madu, dia ada sungai susu, dia ada sungai arak, dan dia ada sungai yang dia ada 4 sungai yang jernih, madu, susu, arak dan aku tak tahu, lupa yang keempat. Dah tentu tak sama dengan yang dekat dunia. Tapi kita pernah nampak, kita boleh gambarkan sungai. Kita tak gambarkan tasik, kita tak gambarkan laut, kita gambarkan sungai. So bila sungai, satu visual. Yang kedua, bila sebut sungai, kita sudah dengar audio. Audio. Kita sudah dengar bunyi sungai itu. Pernah dengar bunyi sungai? Dan kita selain daripada gambarkan, kita sendiri sudah boleh recall balik bunyi air yang mengalir tu. Air sungai yang mengalir. Malah sebut tentang air sungai yang mengalir, manusia siap buat alat. Air tu rotate biar ada bunyi air tu mengalir. Bunyi waterfall, bunyi flowing river, sudah dengar bunyi. Kita letak atas, kan ada alat beli kat Shopee tu, alat kecil macam tu, letak air, nanti dia pusing sendiri, dia rotate. Bunyi air mengalir. Malah kita siap beli CD. Kalau dulu zaman CD kan, kita beli CD, nak dengar flowing water tu. Konon-konon ini healing dan terapi. Kalau dulu sebut terapi, mana ada perkataan healing. Ini terapi. Bunyi air mengalir tu 3 jam satu CD. Bayar mahal pula tu, 200, 300. Hanya nak dengar bunyi air mengalir. Tu dekat spa. Aku mana pernah pergi spa. Tapi begitulah bentuknya. Dengar bunyi tu. So bila sebut sungai. Dan yang ketiga, siapa tak pernah mandi sungai? Kan orang Malaysia ni pantang sebut sungai, pantang sebut tentang air kolam, semua pernah mandi. Kita bukan sekadar nak gambarkan, dengar bunyi, terbayang bunyinya, tapi kita pernah rasa kinestetik. Kita pernah rasa dingin, rasa damai. Bila kita duduk dekat sungai tu, duduk, air sungai tu berjalan melalui badan kita. Wah, seronok. Kalau dekat Kota Belud tu, sungai dia tu landai, rap-rap kita boleh bangun, kepala kita tak tenggelam. Wah, seronok. Kalau dekat Ranau tu dia ada tagal pula. Letak kaki, ikan, banyak-banyak ikan datang pergi makan kita punya kulit-kulit kaki. Tajri min tahtihal anhar. Beberapa sungai. Dan kita, bila kita gambarkan bukan satu sungai, kita gambarkan beberapa sungai. Sungai yang macam ni, sungai yang ada ikan, sungai dekat Kota Belud, sungai dekat Brunei, sungai Rajang ada buaya pula. Tu tak nak lah. Sungai Nil yang luas. Macam-macam bentuk sungai yang kita gambarkan. Sebab tu Allah sebut tajri min tahtihal anhar. Mengalir beberapa sungai. Sungai itu tak sama tapi pelbagai. Dan katalah, saya tawarkan kepada tuan-puan sebidang tanah. Sebidang tanah. Tanah tu jauh dalam pedalaman. Dalam 1 ekar macam tu, jauh dalam pedalaman. Mula-mula saya nak jual tu murah sebab tak ada orang nak beli. Saya jual murah je lah. 5,000, 10,000 kira jadilah. 5,000 plus nasi Arab 3 pinggan. Jadilah. Lalu kita pun tanpa cek tanah tu macam mana tu semua, kita belilah 5,000.
5,000. Tapi nak masuknya tu jauh. Nak masuknya tu jauh. Tahu macam mana satu hari tergerak pergi, nak pergi tengok tanah tu. Pergilah masuk. Ustaz bawakan saya masuk tengok tanah yang Ustaz jual dulu tu. Jual bila ni? 10 tahun lepas. Oh, hari ni baru nak masuk. Hari ni baru nak masuk. Kita pergi. Bila pergi rupanya dekat atas tanah tu ada sebatang sungai yang mengalir. Jauh dekat dalam, dekat lembah, jauh dekat bawah lembah, kita tengok dari atas. Ui, tanah aku ada sungai mengalir. Gambaran yang Allah beri untuk tengok syurga ni, tajri min tahtiha. Kita daripada atas, kita tengok ke bawah, kita nampak sungai-sungai yang mengalir. Tahta ni atas. Dan juga bermaksud daripada atas tu, sungai tu mengalir, membentuk air terjun. Kita nampak dari jauh. Wow, ada air terjun. Tajri min tahtihal anhar. Kita selalu baca ayat ni, selalu dengar dibacakan, tapi jarang-jarang kita nak pergi into detail menggambarkannya. So setiap kali kita baca ayat semacam ini, selepas ni, dia merupakan satu pengalaman yang, wow, aku nak tempat tu. Aku memang nak tempat tu. Kalaulah dengan gambaran itu, gambaran yang kita pernah nampak dekat dunia. Kenikmatan sungai, air terjun yang kita pernah nampak dekat dunia. Dan sekarang Allah beritahu syurga ada macam tu. Tak kira apa pun yang kita, tak kira apa pun yang kita dapat ditawarkan. Kau nak perempuan? Tak payah perempuan. Aku nak sungai itu. Aku nak itu. Kau nak anak? Tak. Aku pergi situ seorang-seorang pun tak apa. Tak bawa anak pun tak apa. Susah nak jaga, nanti aku nak mandi seorang-seorang. Kau nak kereta? Kereta buat apa? Tak boleh nak masuk tempat macam tu. Tak, aku nak healing seorang-seorang aku. Itu maksud tajri min tahtihal anhar. It is for you and only for you. Allah kata lebih bagus. Khairun, lebih bagus daripada apa nikmat yang dunia boleh tawarkan. Hanya dengan sungai, air terjun, dan by the way, tanah dekat syurga, kita dah dapat gerannya. Itu tanah kita. Allah sebut itu syurga kamu. Bukan syurga Tuhan. Syurga kamu. Oh iya ke Ustaz? Ya, Allah kata itu syurga kamu, bukan syurga Tuhan. Syurga kamu. Kenapa Allah sebut syurga kamu? Dekat mana? Dekat mana ayatnya tu, syurga kamu tu? Cuba buka surah Hijr. Surah Hijr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey. Masuklah ke dalam syurgaku, Allah kata. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Oh, dekat situ Allah sebut syurgaku. Surah Baqarah. Surah Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada orang beriman lelaki dan perempuan, anna lahum, bagi mereka miliki, lahum bagi mereka, lam tu lamul milk. Mereka memiliki syurga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya syurga, sungai-sungai. Itu syurga kita. Syurga kita.
Tapi dalam surah Hijr tu Allah sebut jannati, syurga Allah. Bukankah bila kita telah diberi syurga, itu jadi hak milik kita? Kan? Tapi kenapa Allah kata syurgaku? Kerana kita bakal masuk syurga yang bukan seperti yang kita pernah gambarkan. Bila Allah kata itu syurgaku, kamu akan masuk syurga seperti mana yang Allah sediakan, bukan yang pernah kita gambarkan. Tadi saya bawa tuan-puan cuba gambarkan begini. Lalu kita pun, wah seronoknya, juga aku macam tu. Oh by the way, bukan seperti yang kita pernah gambarkan, pernah terlintas. Selagi mana kita boleh gambarkan, itu bukan syurga. Syurga sebenar adalah apa yang Allah beri, lebih baik, lebih hebat daripada apa yang pernah kita gambarkan. Bukan tak boleh bayangkan, boleh bayangkan. Tapi syurga yang kita dapat bukan seperti mana yang pernah kita gambarkan. Sebab dia lebih hebat. Dia lebih hebat. Saya bawa contoh lain pula. Nak menggambarkan hebat tak hebatnya, saya bawa contoh beginilah. Tuan-puan, kita baca Quran satu hari berapa baris? Kita baca Quran satu hari berapa baris? Berapa muka surat lah kita baca? Ada yang nak jawab? Kita baca Quran satu hari berapa muka surat? Satu Dua? muka surat. Ustaz. Satu muka surat satu hari. Ada yang baca 10 muka surat? Tak tentu Ustaz. Tak tentu. Katalah Kak Azhar dia baca satu juzuk ataupun setengah juzuk satu hari. 10 muka surat setengah juzuk. Ada yang baca satu juzuk satu hari. Ada orang baca satu hari 3 juzuk. Kalau kita baca satu juzuk, ada orang yang berusaha baca satu hari 3 juzuk. Kita yang biasa baca satu juzuk satu hari, bila kita tengok orang lain baca 3 juzuk satu hari, wow. Hebat tak? Hebat, 3 juzuk. Ada yang baca 10 juzuk satu hari. Orang yang baca 3 juzuk satu hari ni, dia tengok orang yang baca 10 juzuk. What? 10 juzuk? Hui, hebat gila. Hebat gila. Yang baca 10 juzuk, ada orang yang baca separuh Quran, 15 juzuk satu hari. So 2 hari hatam, 2 hari hatam. Yang baca 10 juzuk, melihat orang yang baca 15 juzuk ni, what? 2 hari hatam. Aku 3 hari hatam, dia 2 hari hatam. 2 hari hatam. Ada orang yang baca satu hari 24 jam satu kali hatam. Imam Syafi'i. 24 jam satu kali hatam. Kita bila dengar, no, macam mana tu tak tercapai akal kita. Macam mana dia boleh baca satu hari sekali hatam. Itu hari biasa. Bulan Ramadan, siang hatam, malam hatam. Satu hari 2 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Dan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, dia baca Quran satu kali hatam dalam solat 2 rakaat. Satu kali hatam dalam solat 2 rakaat. Oh, tak tergambar. Tak tergambar kita macam mana dia boleh berdiri macam tu selama-lama tu untuk hatam Quran.
Macam mana tu? Takkanlah Uthman bin Affan tak hebat. Dia satu-satunya sahabat yang mengahwini 2 orang anak perempuan Nabi. Wow. So, kalau tadi kita hanya menggambarkan dalam circle kita, sungai begini, sungai begini, sungai begini, Allah boleh cipta jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kita gambarkan sekitar yang kita pernah usahakan. Wah. Satu perbandingan dia. Kalau kita kata kita boleh baca Quran sebanyak ini, ada orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih capable. Allah beri dia keupayaan untuk baca Quran sebanyak itu dalam masa yang kurang. Dan menariknya, orang-orang jenis macam ini, Allah titipkan kepada mereka keberkatan masa. Keberkatan masa. Dia ada 24 jam, kita ada 24 jam. Dia mampu habiskan Quran dalam 24 jam satu kali khatam. Kita ada 24 jam, kita hanya mampu untuk baca satu juzuk. Masa sama. Tapi dia ada keberkatan masa. Dan menariknya, ada seorang guru saya. Dia kata dia lazim sembahyang tasbih. Dia lazim sembahyang tasbih. Biasanya dia akan buat tu lepas isyak ataupun lepas maghrib. Kalau dia ngantuk, dia penat, dia akan buat lepas maghrib. Sebab lepas isyak tu terlalu ngantuk. So, setiap tasbih tu dia akan baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. 5 kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. So dengan tasbih macam tu dia baca slow-slow 4 rakaat solat tasbih sejam setengah. 4 rakaat solat tasbih sejam setengah. 300 kali. Sejam setengah. Kita solat tasbih berapa? Berapa minit? Sejam tu pun kita rasa lama. Kadang kita baca laju. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kan laju-laju kan? Itu pun makan masa 45 minit. Dia baca slow-slow macam tu sejam setengah. Sejam setengah. Dia baca macam tu, dia amalkan 10 tahun, 20 tahun hidup dia. Dekat penghujung hayat dia, dia boleh habiskan solat tasbih sekitar setengah jam ke 45 minit. Setengah jam ke 45 minit. Kalau nak tahu amalan Rasulullah ketidak solat tasbih tu, tuan-puan boleh beli buku Ustaz Zul Khairi tentang solat-solat sunat. Dalam tu dia ada terangkan. Tentang solat sunat. Begitu. Bila sebut tentang amalan, memang Allah suruh amalan kita ni amalan paling baik, ahsanu amala. Tapi dalam solat tu kan banyak zikir, banyak sebut nama Allah. Allah kata wa zakarallaha zikran katsira. Sebut nama Allah banyak-banyak. So, buat amalan yang paling baik, dalam amalan tu kena sebut nama Allah banyak-banyak. So, antara amalan yang kita sebut nama Allah banyak-banyak ialah solat tasbih.
Dan kalau nak dibandingkan, dahlah kita tak hafal Quran. Dan kita nak ikut gaya ibadah Nabi SAW. Nabi lazim buat solat malam 12 rakaat. 11 rakaat termasuk witir. 11 rakaat. Rakaat pertama Nabi baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah. Surah Baqarah, Surah Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua sambung Al-An'am sampailah surah Taubah. Sampailah surah Taubah. So kalau nak ikut sunnah Nabi, kita mampu ke buat macam tu? Itulah level zakarallah zikran katsira. Mengingati Allah dengan banyak. Mengingati Allah dengan banyak. Lalu kita, dahlah kita tak mampu nak buat macam tu. Apa yang kita mampu buat? Kalau kita mampu buat untuk baca tasbih sebanyak-banyaknya, silakan. Adakah itu kita nak gambarkan sebagai, ini ikut nafsu ni, Nabi tak buat macam ni. Okey, kalau tak nak ikut nafsu kau, apa yang kau tak boleh nak buat, apa yang kau tak mahu dan tak mampu nak buat, ikutlah macam Nabi. Nabi baca surah Baqarah rakaat pertama. Pun tak mampu juga. Akhirnya bila kita tahu tak mampulah, terus tak buat. So sebenarnya bila tak buat tu kau ikut nafsu ke atau ikut siapa? Ikut Nabi. Kan? Tapi nak cerita tentang keberkatan waktu yang Allah beri kepada guru tersebut. Dia bermula dengan 1.5 jam dengan bacaan yang konsisten macam itu. Lambat laun, lama kelamaan, Allah beri dia habiskan solat dalam tempoh 1/2 jam atau 45 minit. Sedangkan bacaannya sama. Ritmenya sama, rentaknya sama, bacaannya sama. Tapi dalam masa yang lebih ringkas. So bila Allah beri keberkatan masa, you have all the time in this world, tapi masa anda dan masa orang lain sebenarnya tak sama. So Imam Syafi'i, Allah beri dia keberkatan masa sehingga dia mampu dan mungkin untuk baca Quran 1 hari 1 kali khatam dengan bacaan yang baik dan betul. Berbanding kita, kalau kita nak kejar begitu, kita memang tak mampu sebab masa kita tidak diberkati. Masa kita tak diberkati. Tapi masa mereka Allah berkati. Apa maksud berkat? Barakah. Barakah ni ditambah. Ditambah. Dan tambah itu penambahan yang stabil. Sebab belum tentu bila ditambah, benda itu jadi stabil. Macam kita bina bangunan, kita tambah tinggi dan tambah tinggi, tambah tinggi. Pada certain ketinggian, bangunan tu jadi tak stabil sebab tambahan itu semakin banyak dan semakin banyak tak stabil. Tapi apa yang Allah tambah, dia akan menjadi semakin stabil. Kalau Allah beri keberkatan masa, kita akan manfaatkan masa tu secukupnya. Tidaklah kita pada ruang lingkup, dah kita dapat masa yang lebih, kita jadi membazir. Tidak. Kalau kita kata, Imam Syafi'i baca je Quran banyak-banyak, dia tak sampaikan. Imam Syafi'i kot, siapa tak kenal? Kita sembahyang ni ikut tata cara yang Imam Syafi'i tunjuk. Hukum-hukum agama yang kita buat ni, jasanya dari Imam Syafi'i lah. Yang faham Quran, yang mengajar Quran. Sampai kita tahu kalau kita batal wuduk kita.
Hanya dia satu-satunya yang berpegang macam tu. Sedangkan Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi tak berpegang macam tu. Sebab dia yakin bahawa apa yang dia dapati melalui pembacaan dia, melalui Quran adalah tepat dan betul. Malah diguna pakai undang-undang itu di negara-negara seperti kita yang masalah air bukan menjadi masalah dalam kehidupan. Tapi di negara-negara, contoh dekat Saudi, Saudi ni Maliki ataupun Hambali, Maliki ataupun Hanafi. Dekat negara-negara macam tu yang air susah dan kurang, bila kita ada wuduk, terpegang isteri, tak batal. Wow, begitu sekali Allah Subhanahu Wa Taala membina kerangka kehidupan. Wah, okay, next. Woi, 9.32 dah. Aku habiskanlah last ayat ni. Khalidina fiha. Dapat syurga, kemudian dapat permanent resident. Dapat permanent resident. Tuan-puan, kita kalau nak healing, kita akan pergi ke tempat yang sudah ready made, cantik. Contohnya, kita akan pergi ke hotel yang ada swimming pool. Kan? Kita boleh kata, Ustaz, dekat dunia pun ada lah tempat-tempat macam tu. Dekat hotel-hotel 5 bintang, kan cantik, ada swimming pool. Ya, kita boleh pergi hotel 5 bintang. Tapi malangnya untuk beberapa hari. Sehari, 2 hari. Ya, boleh healing pergi kebun. Tapi kita tidak tinggal dalam kebun tu. Kita perlu meninggalkan kebun untuk kembali ke kehidupan sebenar. Bekerja mungkin. Kita nikmati benda tu untuk tempoh masa seketika. Kita perlu kembali ke dunia, ke realiti sebenar. Kita tak boleh healing selama-lamanya. Kita kena kembali bekerja untuk dapatkan duit, pergi balik healing tu. Itu level dunia. Tapi dekat syurga, khalidina fiha. Forever and ever and ever, eternity. Kau healing selama-lamanya kat situ. Kalau kau suka kebun, terus masuk kebun tu selama-lamanya. Selama-lamanya. Tak perlu fikir, anak aku siapa nak hantar sekolah, bini aku outstation pula. Ni, tak ada. Terus. Tiada lagi bebanan-bebanan ini. Khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Dan disediakan pasangan-pasangan yang suci bersih. Pasangan-pasangan yang suci bersih. Sebut tentang pasangan, dia bukan sekadar yang berlawanan jantina. Yang laki dapat isteri, yang isteri dapat suami. Bukan hanya itu. Tapi yang penting ialah sifat pasangan itu sebagai mutahharah. Apa maksud mutahharah? Pasangan yang bukan toksik. Orang seronok-seronok nak healing, waktu itulah dia ungkit itu, ungkit ini. Orang seronok-seronok nak healing, dia pula bawa perangai toksik dia. Ada je benda tak betul. Itulah, inilah. Kan, dia spoil the moment. Tapi Allah kata tak. Pasangan pada waktu itu, pasangan yang mutahharah. Yang bersih, yang suci. Yang cara berfikir, yang satu kepala, dia tahu kita nak apa. Dia tahu kita nak apa. Kadang kita nak healing dekat hotel kan. Tapi dengan kelakuan dia tu spoil mood kita. Dia tak buat apa-apa. Tapi tengok muka dia tu, aduh dia ni lagi. Yang sekepala. Wa azwajum mutahharah.
Dan yang paling besar ialah waridwanum minallah. Redha dari Allah. Redha dari Allah. So tuan-puan, kalaupun kita ada list, 7 list tadi, 7 list ayat di atas. Kita ada perempuan, kita ada anak, kita ada harta, semua tu. Tapi benda tu tidak membawa ketenangan. Kita dapat tu sementara sekejap aja. Dan kita tak ada support daripada orang dekat keliling. Dan Allah tidak redha. Adakah nikmat tu masih dikira sebagai nikmat? Tidak. Tapi kalaupun kita ada satu benda, kita ada wanita, kita ada isteri. Tapi isteri tu soothing, menenangkan. Macam sungai-sungai yang mengalir, menenangkan. Dan kita memang jadi pasangan dia yang halal. Til jannah. Dan dia memahami kita. Azwajul mutahharah. Dia memahami kita. Kita suka dengan perangai dia, satu kepala. Dan Allah redha. Cukup tak dunia ni untuk kita? Cukup. Kalaupun kita ada anak, anak tu tidak menenangkan, anak tu buat masalah. Kan, anak tu sementara dia keluar daripada pusat serenti, bila nanti sampai tempoh, dia masuk balik pusat serenti. Atau dia tak sekepala dengan kita, asyik nak melawan je. Dan Allah tak redha. Adakah dia menjadi anak yang idaman? Tidak. So, 4 perkara yang kemudian. Yang Allah kata, nak tak aku beritahu kamu sesuatu yang lebih hebat daripada yang kat depan tu? Allah sedang bagi tahu tentang soothing, tentang ketenangan, tentang kita dapat dalam tempoh selama-lamanya. Dan benda tu mendamaikan jiwa dan Allah redha. Apapun nikmat, kalau kita ada 4 benda ini, dia merupakan nikmat yang tiada tolok bandingnya, pengurniaan dari Allah. So tuan-puan, kalau tuan-puan sedang menikmati benda tu, dapat suami yang baik. Kalaupun tidak suami yang baik, anak yang baik. Kalaupun tak ada anak yang baik, ada harta yang baik. Kalaupun tak ada harta yang baik, ada kenderaan yang baik. Ada kebun yang baik. Maka jadikanlah lorong-lorong itu, sesuatu yang baik itu tempat untuk kita melepaskan rasa syukur paling tinggi pada Allah. Sebab Allah sedang kurniakan kita syurga sebelum masuk syurga. Allah sedang kurniakan kita syurga di dunia sebelum kita masuk syurga yang sebenar. Buat? Ya. Kita tenang dengan dia. Ada kesepahaman. Kita redha dengan dia. Kita buat perkara yang Allah redha. Bukankah itu gambaran syurga? So, kita bagi yang yang kehidupannya tenang damai, tuan-puan sedang melalui syurga sebelum masuk syurga. Tapi by the way, dekat dunia ini, nak dapat begitu, dia ada certain ujian yang kita lalui. Wow, begitu. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Dekat hujung ayat tu Allah sebut, Wallahu basirum bil ibad. Allah sangat melihat berkaitan dengan hamba-Nya. Bila sebut basir, rupanya syurga sebenar di dunia ini, ni di hati. Hati kita tenang tak? Tentram tak?
Kalaupun kita dapat semuanya tapi hati ini tidak tenang dan tenteram, dia tetap tidak membawa apa-apa makna. Tapi kalaupun kita tak ada apa-apa, tapi di hati ini tenang dan tenteram, di situlah syurga. Wow. Barakallahu li walakum, kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Ustaz, nak ke mana selepas ini? Nak buka soalan ke nak tutup? Boleh kalau nak buka soalan, boleh. 2-3 soalan lah kot. 3 3 soalan yang lebih. Bolehlah 3 lah. 3. Kalau lebih silakan jemaah kalau soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak minta pandangan Ustaz. Salah ke kita cakap dengan mak kita, kita tak dapat jaga dia dengan sebaiknya sebab dia selalu mengata kepada adik kita lelaki, kita jadi anak derhaka. Dan kita jadi macam tak tenang Ustaz. Tak tenang mikir kan. Kita buat amal ibadat tu kak dengan cakap mak kita tu, kita masuk syurga ke, masuk neraka ke. Akhirnya kita buat keputusan untuk cakap dengan dia, kita tak mampu nak jaga dia sebab dia selalu cakap macam tu. Salah ke kalau kita cakap macam tu dengan dia Ustaz? Sebab dia ada anak lelaki. Jadi kita tak nak jadi tempat dia nak marah-marah kita lah, maksud saya untuk elakkan tu. Boleh ke Ustaz? Okey, soalan yang baik. Soalan yang baik. Allah ada pernah ingatkan kepada kita dalam beberapa surah berkaitan dengan hubungan dengan mak bapak ni. Hubungan dengan mak bapak. Antaranya surah Isra. Surah Isra. Dan dalam surah Isra tu 3 ayat. 3 ayat berkaitan dengan hubungan dengan mak bapak. Antara ayat yang saya nak highlightkan ialah pada ayat yang ke-25 surah Isra. 25 surah Isra. Allah sebut dalam ayat tu, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Dalam cabaran kita nak menjaga mak bapak ini, Allah kata, Tuhan tahu apa yang sedang berperang dalam hatimu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sebab bila kita berhadapan dengan orang tua, pertama wavelength kita tak sama. Dia berfikir cara lama, kita berfikir cara baru. Dan kemudian tindak tanduk dia tu mungkin tak setuju dengan kita macam tadi kan. Dia tak suka dengan anak dia lalu dia cakap macam-macam. Kita yang menerima sangat perit ialah yang dia cakap tu adik-beradik kita. Yang dia cakap tu adik-beradik kita. Dan Quran tidak menafikan apa yang berlaku dalam hati kita. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu sangat tahu apa peperangan yang berlaku dalam hatimu itu. Nak dibuang begini mak, tapi kalau tak dibuang macam ni pula perangai kan. Allah teruskan ayat tu dengan apa? In takunu salihina. Tapi kalau kamu terus bersikap baik kepada mereka. Ayat 20 ni. In takunu salihin. Kalaulah kamu orang yang niatnya tu baik untuk patuh perintah Allah. Kalaulah kamu ni orang yang niatnya tu nak patuh perintah Allah, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah kata, sungguh Allah adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allah tahu kemampuan kita, hati kita, dan kita tahu sendiri apa yang kita buat ni salah. Apa yang kita buat ni salah. Tapi Allah pujuk balik kita. Kalau kau memang nak betul jaga mak, abaikan apa yang dia cakap, tapi betul niat nak jaga mak, nak
berbakti pada dia, berbakti pada orang tua, semata-mata nak jaga dia, nak buat amal soleh, Allah kata engkau dikira sebagai orang bertaubat. Walaupun dalam hati ni macam-macam dah, sangka buruk pada mak begitu dan begini. Kan? Nasihat saya, teruskan sada jaga, pekakkan telinga. Anggap sajalah, iyalah, orang tua bila dia semakin berusia, dia sudah, dia punya cara berfikir dia deteriorate. Dia hanya kenangkan perkara-perkara yang silam tanpa dia buat pertimbangan yang baik dan betul dan waras. Anggap sajalah kata-kata dia tu sebagai gurauan mungkin. Kata-kata dia tu sebagai mungkin dia main-main. Walaupun realitinya kita tahu dia cakap tu betul. Dia sungguh-sungguh. Ini anggapan kita. Mungkin main-main kot mak aku ni. Mungkin gurau-gurau saja. Tak, kita sayang mak kita. Kita sayang. Siapa yang dia cakap tu jangan ambil hati sangat. Ada ayat Quran yang sebut macam tu. Kan? Tak, kalau kita dengar perkara-perkara yang kita tak suka, anggap sajalah benda itu sebagai main-main dan gurau-gurau. Supaya dia tak masuk dalam hati. Yang paling penting Allah sedang duga hati kita. Plus syaitan juga main peranan. Dia akan bisikkan macam-macam pada hati kita. Sebab kita sedang berhadapan dengan peluang untuk masuk syurga. Syaitan mana mahu kita masuk syurga? Kan? Mana maunya. Ini kita sedang berusaha buat sesuatu yang boleh jamin syurga kita, buat baik pada mak. Dikala dia sedang tak boleh nak buat apa-apa, buat baik pada dia. So syaitan sedang menguji kita, sedang menguji mak. So anggap saja dia tidak bercakap apa-apa, layan dia dengan baik, sampailah ke satu tahap nanti Allah pasti akan beri kita ganjaran sebesar-besarnya. Syaitan tak pernah puas hati dan tak pernah mahu kita masuk syurga. Dia akan cucuk kita, dia akan cucuk mak kita. Dan akhirnya, bila kita start buat keputusan, dah lah saya tak nak jaga mak lah, mak begini dan begini, syaitan tepuk tangan. Syaitan tepuk tangan. Saya teringat kisah Nabi Musa yang ingin tahu siapa jiran dia dekat syurga nanti. Kan? Saya teringat kisah Nabi Musa, siapa jiran dia? Dia tanya Allah, siapa jiran dia dekat syurga nanti? Ialah kita nak duduk dekat syurga, mungkin kita dapat syurga tu level taman perumahan. Nak tahu juga jiran kita tu, kalau jiran kita bagus, kita akan jadi damai dan tenang dekat syurga. Kan? So Nabi Musa tanya, ya Allah, siapa jiran aku dekat syurga? Maka dipendekkan cerita, orang yang menjadi jiran kepada Nabi Musa ialah dia jaga mak dia dan bapak dia walaupun mak dan bapak dia telah pun ditukar jadi babi. Apa binatang lebih teruk daripada babi? Tapi itulah nilai seorang anak. Kan? Mungkin secara metaforanya, perangai dia lebih buruk daripada itu. Tapi kekal, si anak kekal jaga. Wow. Why Nabi Musa? Entah. Tak tahu. Mungkin Israeliat kot. Tapi begitulah kisahnya. Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Wallahu alam. Tapi bila berkait dengan mak ni, kenapa Allah nak kita buat baik pada mak? Sebab mak ni adalah pilihan
Allah. Bukan pilihan kita. Jiran dia kak, jiran dia. Bukan ibu dia, jiran dia. Jiran dekat syurga. So mak ni ialah pilihan Allah pada kita. Kita boleh pilih ke mak kita? Tak. So Allah pilih orang tu jadi mak kita, dan sekarang Allah nak tengok kita layan dia macam mana. Mak ni pilihan Allah. So perangai dia tu semua tu package Allah pilih untuk kita. Dan ujian itu, pilihan itu tepat dan sesuai pada kita. So kalau kita boleh terus terima baik buruk dia, that's it, kita lulus ujian. So apa pun dia cakap, tak apa, ini ujian Allah untuk kita. Saya tak sempat nak jaga mak saya. Yang sempat adalah kakak-kakak saya. Sedangkan saya anak lelaki, patut jaga dia. Tapi kerana keterbatasan ilmu, keterbatasan alat dan kelengkapan. Kakak saya 2 orang doktor. Dan dua-dua rumah doktor tu akan jadi tempat persinggahan sebab mak sudah uzur, sudah tua. So kami bergilir pergi melawat ke rumah kakak yang doktor ni. So, dia ada kelengkapan, dia ada ilmu. Mak saya 3 kali dalam keadaan hyper yang teruk sampai kena masuk ward. Kalau dia duduk rumah saya dan saya tak tahu nak buat apa, dia boleh datang ajal dia waktu tu. Tapi kerana duduk rumah doktor, mereka tahu nak buat apa, perlu beri rawatan awal, masuk hospital, dan Allah takdirkan belum sampai ajal. 3 kali. So selepas daripada itu buat keputusan, letak dekat rumah doktor, dia ada kelengkapan, dia ada alat, boleh monitor tiap-tiap hari. Siapa yang tak nak jaga mak? Semua orang nak jaga. Tapi begitulah. Bila Allah takdirkan perjalanannya macam tu, maka kita follow the flow, ikut apa yang kita mampu buat. Telefon ke, bercakap dengan dia ke, berborak dengan dia ke. Kita orang adik-beradik sampai ke tahap nak borak dengan mak ni. Mak saya sampai ke satu stage bila kita borak dengan dia biasa, dia memang rajin bercakap, suka berborak. Sampai ke tahap dia punya ingatan tu, dia bercakap-cakap, lepas tu dia senyap. Sebab dia lupa nak cakap apa. Ya, bayangkan kita dia yang besarkan kita. Dia suka bercerita tentang hidup dia, tentang orang tu, tentang orang. Dia bercerita dengan kita. Yalah, macam mana luluhnya hati kita tu bila orang yang selalu kita dengar dia bercakap, sedang dia bercerita, sedang dia seronok bercerita, tiba-tiba dia senyap sebab dia lupa dia nak cerita apa. Itu ujian lah, ujian Allah bagi pada kita. Pandang dia dengan macam mana, dengan nak bantu tahap mana. Tapi itulah mak. So sementara kita boleh tahan, kita tahanlah. Tapi sebenarnya tuan-puan, ada satu realiti tentang ujian yang kita sepatutnya perlu selalu diingatkan. Apa dia? Allah beri kita ujian ni sebenarnya bukan nak tengok berapa kuat kita hadapi ujian tu. Allah beri kita ujian ni sebenarnya bukan Allah nak tengok berapa kuat kita hadapi ujian tu. Allah bukan nak kita menjadi semakin kuat, tidak. Allah beri kita ujian. Sebenarnya Allah nak tengok berapa cepat kita kembali minta tolong pada Allah untuk hadapi ujian tu.
Allah tak nak kita berdiri sorang-sorang hadap ujian yang datang. Tapi Allah nak tengok, engkau bila engkau diberi ujian, engkau kembali tak pada Tuhan? Berapa cepat engkau kembali kepada Tuhan minta tolong, ya Allah, aku tak mampu ujian ni. Bantulah aku, bantulah aku. Allah nak tengok kita merayu-rayu. Merayu-rayu pada Allah, ya Allah, bantulah aku. Aku dapat emak yang macam ni, ya Allah, aku tak tahan dah, ya Allah. Kau bantulah aku, berilah aku kekuatan, ya Allah. Pandulah dia, pandulah aku. Tapi lazimnya kita hadapi ujian tu seolah-olah kita makin kuat, kitalah paling hebat untuk berhadapan dengan ujian. Kita buat sorang-sorang. Akhirnya kita penat, tuan-tuan. Kita penat. Lalu cepat-cepatlah kembali pada Allah bila diuji. Dan kita diuji setiap masa. Maka Allah nak kita selalu kembali pada Dia. Wallahu a'lam. Okey, 2 lagi soalan. Terima kasih Ustaz, insya-Allah. Sama-sama. Ustaz, satu soalan Ustaz. Boleh? Kalau in English kan, heaven and paradise ada beza makna kan. Adakah sama dengan apa yang Ustaz tadi, syurga kita dan syurga Allah? Okey. Tentang konsep syurga dekat dunia ini, tenang dekat dunia ni, Allah pernah titipkan benda ni sewaktu Allah hantar Adam ke dunia. Surah Baqarah ayat yang ke 29. Bila 29 ke 39. Selepas dihantar tu, qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut panduan hidayah daripadaku, maka tiada kegusaran, tiada ketakutan dan tiada kesedihan pada dia. So, benda yang menjadikan kita tak tenang dan tak tenteram ada 2. Satu takut dan satu sedih. Satu takut, satu sedih. So, bila dua-dua ni tak ada, kita jadi tenang lah, tenteram. Kita takut perkara yang belum berlaku. Contohnya, bila mak kita tadi kan, kita takutlah mak kita cakap tu betul jadi pada pada adik kita. Dia kata adik kita anak derhaka lah, begitulah, beginilah. Derhaka atau tidak sebenarnya atas pertimbangan Allah. Kalau kita buat benda tu baik dan betul dan mak kita tetap kata tak betul, mak kita bukannya sumber hukum. Tapi ketakutan kita ni ada. Bila mak kata derhaka tu, jadilah dia tu derhaka. Kita tak tahu benda tu, benda gaib. Derhaka ni benda gaib. Kita tak tahu betul jadi ke tak ni, mak kita asyik cakap adik kita derhaka, macam mana ni, takut. Tapi bila kita ikut hidayah dari Allah, ikut panduan dari Allah, kita tahu bahawa yang menentukan orang tu derhaka atau tidak hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata-kata manusia. Kita sendiri menyaksikan adik kita tu baik. Adik kita bantu walaupun dia tak tunjuk. Adik kita tu sayang walaupun dia tak pamerkan. So bila ikut panduan Allah, khauf kita itu makin lama makin boleh dikawal. Bukan tak ada rasa takut, ada. Tapi dalam kawalan, kita takut dan kita berharap, ya Allah, bantu. Dan yahzanun. Yahzanun ni sedih. Sedih ni benda yang dah lalu. Kita menyesal. Kita getun. Getun ni apa? Menyesal lah kot, menyesal. Sedih. Dah ambil periksa, dapat keputusan. Keputusannya tak memberangsangkan. Kan sedih tu. Tu yahzanun, hazan. Sedih.
Ada khauf benda yang belum berlaku, sedih benda yang sudah berlaku. So kita in between, perasaan kita tu in between. Kita perlu rasa di tengah-tengah tu. Tidak takut dan tidak sedih. So itulah sumber kepada tenang. Tak takut dan tak sedih. Hanya dua perasaan ni menghantui manusia. Hanya dua perasaan ni yang bawa kita depresi. Kan, depres. Tak sedih dan tak takut. Dia berada di tengah-tengah. Sebab tu digambarkan ada syurga dekat dunia ni. Bila orang tu tenang, tenteram, dia tak ada benda yang dia khawatirkan, dia tak ada benda yang dia sesali, dia tetap tenang dan tenteram. Wallahu alam. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Silakan jemaah. Ustaz, contohlah kan, Ya, kalau sila. macam contoh, kita memilih untuk menjauhkan diri daripada orang tua kita sebab kita duduk serumah tapi kita banyak masa duduk kat dalam bilik ataupun cubalah untuk tak terlalu macam banyak masa dengan dia sebab kita nak dia muhasabah diri sebab dia macam terlalu risaukan sesetengah anak kesayangan dia sampaikan kita ni tak ada ruang kat hati dia. Sampai kadang-kadang tu macam kita terasa macam kenapa yang part cerita aku dia tak ingat. Kenapa kalau anak-anak dia yang lain-lain tu dia ingat. Tapi kenapa part kita tak. Kita adik-beradik 9 orang tahu Ustaz. Tapi kenapa ulang-ulang orang yang sama je. Dan sampai kadang-kadang tu saya nak solat. Saya kena gesa-gesa solat sebab saya kena tolong adik. Macam saya terpaksa tahu. Saya terpaksa untuk segala-galanya untuk yang anak kesayangan tu. Jadinya saya rasa macam kadang-kadang saya ke yang salah sebab macam saya terikut-ikut kata syaitan tu yang kata merajuklah, sedihlah gitu kan. Tapi kadang-kadang saya tahan jugalah. Banyak jugalah yang macam saya macam abaikan. Jadinya sekarang ni adakah salah kalau saya macam banyak masa menyendiri just tak nak bergaduh dengan mak. Macam tu lah ibarat dia. Soalan tu. Okey. Nak jawab soalan tu panjang. Tapi saya bawa contoh begini dah. Saya ada 10 orang adik-beradik. Sama lebih kurang kita. Adik saya yang nombor 2 last. Nombor 2 last tu dulu waktu darjah 2 dia kena langgar kereta. Langgar van sekolah, kaki dia patah. Selepas daripada kaki patah tu, dia punya tantrum sampailah dia umur 18 tahun. Dia tantrum, mengamuk, merosakkan harta benda sampai usia dia 18 tahun. Sepanjang daripada darjah 2 sampai 18 tahun tu, mak bapak saya akan beri dia special treatment. Apa saja dia nak diberi. Apa saja dia nak diberi sepanjang itu. Okay, selamat. So, yang jadi mangsa ialah adik-beradik lain. Yang nombor 2, yang adik saya, adik bawah saya ni, memang dia tak tahulah, dia dah banyak pakar motivasi kami jumpa Harundin, buat ruqyah, macam-macam dibuat. Tapi tidak membawa sebarang hasil. Sampai akhirnya ada orang kata mungkin selepas dia akil balik dia akan okey kot. Problemnya akil balik dia tu bila tak tahu. So sepanjang itu kehidupan kami adik-beradik, terutamanya yang lahir dekat Sabah. Adik-beradik saya ada 2 part. Ada 6 orang lahir di Johor, ada 4 orang lahir di Sabah. So saya generasi yang terakhir. Yang lain abang-abang kakak-kakak ni semua dah ada kehidupan masing-masing, dah ada keluarga sendiri, yang itu tak tahu apa yang berlaku dekat Sabah ni. Dan waktu itu adik saya ni buat hal, dialah dapat perhatian 100% dari mak bapak. Yang paling kesian ialah yang bungsu. Yang bungsu kena berdikari, kena hidup sendiri. Sebab dia tak dapat perhatian sepenuhnya daripada mak bapak. Kerana penyakit adik yang 2 last ni. Saya waktu dekat asrama.
cara diorang hidup ni, adik-beradik yang last ni, katalah dua-dua diberi makan. Dua-dua diberi makan. So yang nombor 2 ni, bila dia makan, dia akan makan sikit. So selebihnya tu, dia akan buat main. Buat main macam mana? Dia ambil makanan, nasi ke dekat sudu, dia pergi baling dekat yang adik bungsu. Dia baling sikit. Sikit. So yang bungsu tu, lama-lama dia panas hati. Dia balas dengan nombor 2 ni, dia balas dengan yang sama. So bila dah berbalas macam tu, baling-baling makanan, yang nombor 2 ni lari bagi tahu mak, Apik main. So mak akan ikut cakap yang mana? Yang last ke yang nombor 2 last? Sebab yang nombor 2 last sakit, mak akan ikut cakap yang sakit. Akhirnya Apik tu lah, yang last tu lah yang kena kemas semua. Pernah sekali yang nombor 2 ni minta dengan saya punya ayah saya untuk belikan kasut rollerblade waktu tu tahun 80-an, 90-an dekat Sabah. Dia kata nak beli rollerblade, dia paksa pergi jam 12:30 malam. Selagi tak dapat, selagi tu dia mengamuk minta baling-baling itu, baling-baling ni. Akhirnya ayah saya waktu tu umur 60 tahun kena pergi minta ikut dia pergi ke shopping kompleks tingkat 4 jam 12:30 malam. Dan dia kata kedai tu masih buka. Pergi dan ternyata kedai tu buka dan dia dapat rollerblade dia. Yang bungsu nengok saja. Apa saja barang yang bungsu dapat, yang nombor 2 ni akan 12:30 malam. Tak tahu macam mana kedai tu boleh buka, tapi kedai tu ternyata buka 12:30 malam. Selalu yang jadi mangsa yang last. So sekarang ni tuan-puan, kami adik-beradik akan beri tumpuan kepada yang last. Sebab yang nombor 2 tu dah mula waras, dah mula rasional. Dia sekarang kerja dekat Qatar. Dia bina keluarga dia dekat Qatar. Tapi dengan penuh rasa hibur dan bersalah, dia tetap bantu yang last ni. Kami adik-beradik 10 orang, 9 orang akan bantu yang last. Sampai sekarang yang last ini, dia pertama dia tak kahwin. Dia belum kahwin. Yang kedua, dia hilang macam mana sebahagian besar kasih sayang mak dan bapa ni. Dan dia tak boleh nak mengurus hidup dia tu. Pelajaran dia pun kurang, belum nak kahwin. So bila kematian ayah dan ibu terutamanya, dia sangat devastated, tak ada tempat nak bergantung. Dan kamilah adik-beradik ambil tanggungjawab untuk bantu dia. Tapi begitulah, rivalry dalam adik-beradik ni is a serious business. Kalau mak asyik nak menangkan satu pihak saja, yang lain akan makan hati. Tapi apa yang kita boleh buat? Melainkan kita melihat itu sebagai this is something new daripada Tuhan. Allah uji aku dengan begini. Dan menarik ni tuan-puan, kalau kita zoom out kehidupan kita, zoom out. Tadi tu kita zoom in, melihat mak asyik itu saja, mak asyik beri pada itu saja. Tapi bila kita zoom out kehidupan kita, kita tengok kerjaya kita tengok adik-beradik suami, kita tengok pula jiran kita tengok pula anak-anak kita. Adakah kita melalui benda yang sama? Maksudnya hanya ada favorism. Suami kita pun menghadapi benda yang sama, jiran-jiran kita buat kita benda yang sama, anak kita buat benda yang sama? Tidak. Kita hanya menghadapi satu part daripada our life. Adik kita dilebihkan mak. Tapi suami kita layan kita dengan baik. Anak kita layan kita dengan baik.
klik kita dekat kerja, layan kita dengan baik mungkin. Kan? Semua itu adalah favor daripada Allah dan Allah sedang uji kita satu benda. Kalau dalam konteks puan, saya tak ada suami, saya tak ada anak. Tapi kawan-kawan kita, jiran dekat keliling, masyarakat kita dalam grup ini, ada tak puan rasa, ustaz ni asyik favorkan orang tu je, tak layan saya? Tidak. Kan maksudnya, Allah masih beri kita peluang merasai tidak di double standard di tempat lain. Kan? Kami kan ada. Kalaupun mak tidak seperti itu, tapi kami tidak pernah membuat layanan double standard. Kan? So maksudnya puan masih ada ruang itu untuk menikmati favor, nikmat daripada Allah dilayan setara dan sama rata. Bukankah kita juga merupakan adik-beradik sesama orang beriman? Kan? Ya Ustaz. Sebab sekarang ni pun saya memang berkawan dengan kawan-kawan sepengajian je. Sampai ke mana-mana saya macam tu lah, berkawan dengan sesama kawan-kawan yang saya jumpa daripada pengajian lah, macam tu. Daripada situ saya banyak belajar untuk zoom out, zoom in, zoom apa segala, muhasabah diri banyak untuk saya kekal macam, saya tak minta kuat dah sekarang. Saya minta saya boleh lulus ujian je. Sebelum saya mati, saya nak ujian-ujian ni semua selesai dengan berjaya, macam tu lah. Tu je doa saya. Saya tak minta kuat dah. Saya dah tak minta kuat dah sekarang. Saya dah tak minta tabah sebabnya saya tahu, saya just cakap dengan Allah, Allah apa-apa pun ujian yang akan datang ni dan yang saya sedang hadap ni, saya minta saya nak lulus je. Saya nak lulus, saya nak selesaikan semua masalah dalam dunia dan mati. Saya potong puan dulu lah, saya potong. Ini sekali nak potong ni. Okey. Kita sebenarnya, kita tahu yang kita tak kuat dan kita tak minta kuat pun daripada Allah. Yang puan minta tadi, nak minta lulus. Minta lulus tu ada tak contoh siapa-siapa yang kita nak, ya Allah aku nak lulus ujian ni macam orang tu? Ada tak contoh kita? So saya cadangkan contohnya ialah Nabi Yusuf. Mak tiri dia tak suka dia, mak sebenarnya dah meninggal. Mak tiri dia lebihkan 10 orang adik-beradik, menafikan 2 orang baki anak yatim ni. Nabi Yusuf anak yatim. So kisah puan mungkin ada persamaan, similarity dengan Nabi Yusuf. Apa yang Nabi Yusuf buat pada mak tiri dia? Nabi Yusuf tetap buat baik kepada mak tiri dia. Buat baik sampai tahap macam mana? Dia sediakan singgah sana Raja Mesir untuk mak bapak dia duduk atas singgah sana tu. Kekal buat baik. Kekal buat baik pada mak. Walaupun dia favor pada anak yang lain, kekal buat baik. So di situ nanti Allah akan beri kemenangan. Allah akan beri kemenangan. So tak payah sedih, relax je. Kan, ikut panduan Allah, Allah akan bagi jalan, Allah akan bagi jalan keluar. Allah akan beri apa yang kita tak minta. Selama ni pun kita tak minta, Allah tetap beri. Dan kali ini, bila kita minta sungguh-sungguh, Allah pasti beri. Sebab keyakinan kita, kita tahu hanya Allah yang boleh beri. So tentang mak, tentang adik, tentang keluarga yang lain, tentang orang lain, kita serahkanlah urusannya pada Allah. Allah nak kita buat baik pada mak, terus buat baik pada mak. Allah nak kita buat baik pada adik-beradik, terus buat baik pada adik-beradik. Tanpa kita mengharapkan, aku tak buat baik, engkau kena bagi baik lah. Tidak. Kita tak harapkan itu. Kita harapkan Allah, aku dah beri baik pada orang, engkaulah yang beri kebaikan itu kembali pada aku. That's it. Dan Allah kan ada. So kita sama-sama dalam grup ini, sama-sama mendoakan sesama kita. Doa bukan cakap terang-terang, aku doakan kau. Tidak. Dalam doa kita, waktu sembahyang, ya Allah, ada kawan aku tadi dalam grup macam ni, kau bantulah dia. Dalam doa privacy kita, doakan orang lain. So bila kita buat part kita, Allah akan bantu deras. Barakallahu li wa lakum.
Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So jangan risau-risau, jangan rusing-rusing. Allah kan ada dan kita kembali pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.